Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga ustazah. Pada hari ini saya, Muhammad Fakur Azizi bin Muhammad Isa, bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Hamizah binti Harban dan juga Chow Zi Hui akan menerangkan tentang topik 4 yang bertajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Objektif bagi topik 4 ini adalah untuk membolehkan anda memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Setelah mempelajari topik ini, anda akan dapat membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia dan juga mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kepelbagaian menimbulkan berbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti Malaysia. Setiap komuniti, misalnya, mempunyai akar, etika dan peradaban yang berbeza dan terjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Namun, kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia, berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan ketika terjadi perbezaan. Kesediaan tawar-menawar, berunding dan melakukan mediasi telah membawa keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia semenjak merdeka. Inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Ia dilaksana melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi, iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatu paduan yang diusahakan. Tindakan membina Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2018 adalah suatu usaha serius untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Berikut merupakan 3 lapisan perpaduan, iaitu perpaduan, kesepaduan dan menyatu paduan. Perpaduan merujuk kepada kesatuan, merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Yang kedua adalah kesepaduan, iaitu keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah penyatu paduan, merujuk kepada proses menyatu padukan. Usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Marilah kita bersama-sama menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan. Sejarah mencari kesatuan kepada membina kesatuan berterusan sehinggalah 13 Mei 1969 kesatuan menjadi pecah berderai kepada RM kedua pada tahun 1971, iaitu istilah perpaduan diperkenal dan diguna sehinggalah mencapai perpaduan dalam kepelbagaian. Indeks Perpaduan Nasional IPNAS juga telah ditubuhkan pada 2018 untuk mendapatkan perpaduan dalam kepelbagaian. Sejarah mencari kesatuan. Malaya ataupun Malaysia ibarat sebuah jigsaw puzzle. Negeri-negeri dalam Malaya atau Malaysia asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza seperti Siam, Belanda, Britain sehingga disatukan oleh penjajah British. Melalui pembentukan kesatuan dan persekutuan, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Bentuk Malayan Union 1946 ditendang dan dimansuhkan. Persekutuan Tanah Melayu 1948, semua negeri di Malaya. Kemerdekaan 1957, Mercu Kesatuan dan juga Persekutuan Malaysia 1963 untuk meluaskan kesatuan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Seterusnya adalah membina kesatuan berterusan melalui mewujud tapak integrasi. Tapak integrasi iaitu ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia iaitu etnik, agama, parti politik, NGO, masyarakat sivil dan lain-lain. Dan juga pelbagai bentuk communities liaison,
Komit 1949, pimpinan elit kaum-kaum. Seterusnya, penubuhan parti politik bersifat muafakat, coalition 1946 dan juga 1952. Seterusnya adalah institusi pilihan raya 1952 dan 1955. Seterusnya, rancangan pembangunan 5 tahun pada tahun 1950 sehingga tahun 1955 dan juga 1956 sehingga 1960. Seterusnya adalah perlembagaan 1957. Dan terakhir sekali adalah simbol dan struktur kesatuan, iaitu YDPA, bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan, kebangsaan, bahasa kebangsaan, sekolah aliran kebangsaan. Seterusnya adalah peristiwa 13 Mei 1969, iaitu kesatuan pecah berderai. Majoritinya semua rakyat Malaysia tahu apakah peristiwa yang telah berlaku pada tarikh tersebut dan telah menjadi titik hitam bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Pada 13 Mei 1969, tiba-tiba berlaku perubahan ungkapan dan haluan negara. Perpaduan mengganti perkataan kesatuan. Kesatuan dalam kepelbagaian tak diguna lagi. Perpaduan dalam kepelbagaian. Dan juga diguna pakai semenjak RM kedua pada tahun 1971 sehingga 1975 untuk usaha penyatuan sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hamiza binti Harban dari Kumpulan Biru. Saya ingin menyambung pembentangan bab 4 nih, yang mana pembentangan bab 4 nih dia ada menyatakan tentang strategi pembangunan baharu. Perpaduan negara adalah matlamat yang penting sekali bagi negeri ini. Masa ini, negara berada di peringkat pembangunan ekonomi dan sosial yang mustahak bagi menitik beratkan penyatuan sosial, pembagian pendapatan yang lebih seimbang dan peluang-peluang untuk perpaduan dan kemajuan negara. Semenjak 13 Mei 1969, setelah 50 tahun, bagaimana keadaan perpaduan dalam kepelbagaian? Tiada ukuran objektif dan serius. Ukuran populis, daripada cerita di media sosial ke kedai mamak ke halaman berita sedunia. Penilaian umum, hubungan etnik turun naik dalam keadaan stable tension, iaitu tegang tapi tenang. Pertama kali dalam sejarah Malaysia, usaha membina Indeks Perpaduan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2018. Mandat dan biayaan Kerajaan Malaysia. Usaha mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian. Perpaduan itu matlamat diidamkan. Perpaduan sebagai suatu hasrat yang diidamkan adalah sukar diukur, dilihat secara nyata maupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Detik perpaduan versus detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan ini adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah detik-detik ketika pergaulan di pasar, mengadakan majlis perkawinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, mengunjungi tempat percutian, memberi bantuan ketika bencana, atau menikmati cuti umum berbagai perayaan. Sebagai contoh, detik perpaduan ketika sukan bola sepak yang kita dapat lihat dari gambar nih, ribuan penyokong Harimau Malaya tetap mengaum di dataran Merdeka. Selain itu, semasa majlis perkahwinan. Semasa majlis perkahwinan ni sanak saudara kita yang tinggal jauh dari kita dapat datang ke majlis perkahwinan tu. Jadi perkara ni dapat lagi mengeratkan silaturahim antara kita dan keluarga kita yang tinggal jauh. Selepas tu detik perpaduan kesehatan. Sebagai contoh, dari klinik kesehatan ataupun swasta. Walaupun doktor tu atau pegawai perubatan tu dia berlainan bangsa atau agama, tetapi kalau kita sakit, kita datang pergi klinik kesehatan tu, doktor atau
pegawai kesehatan itu tetap layan kita, tetap rawat kita walaupun kita berlainan bangsa dengan mereka. Oke, selepas itu detik perpaduan makan, yaitu ketika kita di restoran kah, di mana-mana kah. Jadi apabila kita mengunjungi sebuah gerai makan nih, kita dapat berjumpa dengan berbagai jenis orang, berbagai jenis kaum dan bangsa. Jadi kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka dan mendapat pengalaman baru dari kedai makan nih. Dan serta dapat secara tidak langsung kita dapatlah memupuk perpaduan di gerai makan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya. Selamat sejahtera kepada semua. Sekarang, saya akan meneruskan perbincangan saya ialah, marilah kami bersama-sama lihat, fikir dan bincang soalan di bawah ini. Apakah perkara yang membezakan antara anda dengan orang di sekeliling anda? Soalan kedua ialah, adakah perbezaan-perbezaan ini menyukarkan kehidupan anda setiap hari? Selain itu, marilah kami cari dan bincang tentang tertib perpaduan dan tertib perbezaan mengenai perkara-perkara lain seperti sambutan perayaan, jualan murah, krisis kewangan, cuti umum, pusat tuition, aktiviti di sekolah, jenayah, percutian, diskriminasi positif, kotak atau hak, permainan komputer, tempat kerja, fashion, pengebumian, muzik, bencana, gotong royong, majlis amal, kepenggunaan, harga barang. Seterusnya, saya akan membentangkan 4.2 iaitu kesepaduan. Kesepaduan merupakan keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk divisi sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme. Terdapat dua gambar ditunjuk dalam ini ialah parti-parti politik pembangkang sebelum ini membentuk Pakatan Harapan, memenangi PRU ke-14 tanpa pertumpahan darah dan membentuk kerajaan dalam tahun 2018. UMNO dan PAS memenderai Piagam Muafakat Nasional dalam Perhimpunan Persatuan Umat. Kalau mahu tahu lebih lanjut, kami boleh melayari sumber yang telah dirujuk dalam ini. Di samping itu, kesepaduan sosial dalam aspek bahasa. Sebagai contoh, terdapat dua surat khabar yang mengenai aspek bahasa yang bertajuk Bahasa Melayu Penting Demi Kelangsungan dan Malu Orang Malaysia dan Fasih Bahasa Melayu. Sekiranya mahu mengetahui lebih banyak, kami boleh melayari sumber yang ada dirujuk dalam ini. Selain itu, kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Terdapat dua keadaan yang ada dalam ini ialah bagaimana Melayu, Cina bersahabat di Terengganu sejak abad ke-16. Kedua ialah restoran tiga bangsa bukti kejayaan kesepakatan. Selain daripada itu, terdapat juga surat khabar yang bertajuk Henti Main Isu Polarisasi Perkauman, Politik Berlebihan. Keadaan ini sering berlaku di sekeliling rakyat Malaysia. Jika mahu mengetahui lebih maklumat, kami boleh melayari sumber yang telah dirujuk dalam ini. Seterusnya, kesepaduan sosial dalam aspek agama. Contohnya, kepelbagaian agama, budaya
perlu dihormati. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Pada masa kini, hubungan kaum, agama semakin parah di Malaysia. Penerbit Sinar Harian Datuk Dr. Husamuddin Yaaub mengingatkan kerajaan bahawa jika isu-isu perkauman dan agama tidak ditangani dengan berkesan, ia boleh menghancurkan Malaysia. Di samping itu, marilah kami bersama-sama lagi untuk baca dan fikir mengikut artikel yang terdapat dalam ini. Makanan pelbagai kaum bawa satu bumbung erakan perpaduan. Berdasarkan gambar, kita boleh nampak berkongsi meja makan dengan orang tidak dikenali. Apalagi individu tersebut jelas berbeza bangsa dan agama. Namun, atas dasar perpaduan dan persefahaman yang jitu, semua ini bukan masalah. Aktiviti gotong royong juga dapat mengeratkan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Akhir sekali, 4.3 Penyatu Paduan merupakan teras utama Indeks Perpaduan Nasional 2018. Sekiranya penyatu paduan diusahakan, kesepaduan akan boleh dicapai dan perpaduan juga dapat diidamkan. Mengusahakan penyatu paduan akan dimulai Tabir Urus dan Pembangunan TUP kepada batas etnik BE dan tahap 3 keetnikan. Dalam ini mempunyai tawar-menawar perundingan mediasi. Mengusahakan penyatu paduan juga berkaitan dengan etnik, iaitu Hubungan Sosial Rentas Etnik HSRE. Selain itu, Kesepaduan Nasional mengenai dengan etos bangsa EB dan Kesepaduan Sosial KS, iaitu Defisit Sosial DS. Seterusnya ialah perpaduan iaitu tertib perpaduan TP. Contohnya, tertib perbezaan TP. Terdapat beberapa aspek yang mengenai perpaduan dan kesepaduan ialah etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik federalisme, luang, bandar, desa, dan media. Media merupakan elemen yang paling penting. Jumlah ialah 9 dan 1. Ini merupakan perbentangan yang disediakan oleh saya dan ahli kumpulan saya. Haraplah berjaya memberikan kesan yang baik kepada semua orang. Sekian, terima kasih.